Okey, korang pernah dengar tak terms overclock? Overclock ni adalah keadaan bila mana kita paksa CPU kita untuk pergi lebih daripada apa yang dia mampu buat. So let's say for example, kalau korang tengah pakai Ryzen 9 and base clock untuk Ryzen 9 tu adalah 3.5 GHz. Bila kita overclock, it means kita paksa CPU kita untuk pergi lebih daripada 3.5 GHz tadi. So in the end, result dia akan jadi 4.7 GHz. Kira tu adalah maximum boost clock yang CPU tu boleh buat. And overclock ni bukan boleh jadi kat CPU kita. It can be anything. Kita boleh overclock kita punya RAM, kita punya GPU, anything. It also can be kita overclock kita punya smartphone ataupun tablet. As long as ada CPU dalam modern device tu, then kita boleh overclock. Okay, mesti akan ada soalan. Apa benefit overclock ni? Usually, kita overclock sebab kita nak dapatkan better performance. And sometimes kita overclock sebab kita nak dapatkan performance CPU lain, which is CPU yang lebih mahal daripada kita lah. Contoh dia macam ni. Right now, korang tengah pakai Ryzen 5 2600. And then, korang rasa tiba-tiba nak upgrade kepada Ryzen 5 3600. So, instead of upgrade korang punya CPU, why not korang just overclock je? In the end, result dia sama juga. Lagi better daripada current performance. So, benda ni secara tak langsung dapat jimatkan cost lah. Korang tak perlu nak keluar duit lebih untuk beli CPU baru, korang just overclock je. Alright, sebelum overclock ada beberapa requirement yang korang kena consider lah. Sebab nak overclock ni dia memerlukan skill dan pengalaman. Dia bukannya senang. Requirement yang pertama adalah cooling system. So bila kita overclock, kita punya CPU become unstable and sometimes CPU kita boleh jadi lebih panas daripada biasa. So korang kena make sure yang korang punya cooling system tu memang terbaik lah. Sebab korang kena make sure yang korang boleh kawal temperature CPU korang semasa overclock. Kebiasaannya orang yang overclock ni dia memang akan pakai CPU cooler yang memang berkualiti lah. Heatsink dia besar, kipas dia besar. Sebab dia orang nak make sure yang CPU temperature tu boleh dikawal semasa dia orang overclock. Requirement yang kedua adalah adakah korang punya CPU dan motherboard tu boleh di overclock. Untuk tahu benda ni, macam Intel CPU, korang kena beli CPU yang ada huruf K dekat belakang dia. Let's say for example i7 7700K. Huruf K dekat belakang tu menandakan yang CPU ni adalah unlock CPU. So korang boleh overclock. Untuk Intel motherboard yang boleh overclock pula adalah motherboard Intel yang ada huruf Z dekat depan dia. Sebagai contoh Z170, Z120 dan banyak lagi lah. And untuk AMD pula, kebiasaannya kesemua CPU AMD tu memang boleh overclock, memang dah unlock. So korang kena beli AMD motherboard yang support overclock features. Sebagai contoh B450, B550 dan macam-macam lagi. Dalam overclocking ni dia ada risk yang korang kena aware sebelum korang overclock. Risiko yang pertama adalah bila kita overclock kita punya CPU, sebenarnya kita tengah increase multiplier dalam CPU kita. So bila kita increase multiplier dalam CPU kita, it means CPU kita tengah terima high volume voltage daripada power supply. So dia ni secara tak langsung dapat memendekkan jangka hayat CPU kita. Dia macam engine jugalah. Kalau setiap hari kita paksa ataupun push dia, lama-lama dia akan rosak cepat, right? So macam tu juga dengan CPU. Risiko seterusnya adalah voltage. So macam saya cakap tadi, bila kita tengah overclock, CPU kita tengah terima high volume voltage daripada power supply. So dia akan ada specific voltage yang korang kena letak dekat CPU tu, sebab kalau tak kena cara ataupun terlebih voltage, senang-senang je CPU korang boleh terbakar ataupun rosak. Itu saja, terima kasih.